اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur daripada juzuk Ammah, juzuk yang 30. Dan hari ini kita masuk surah baru, surah Al-Mutaffifin. Surah ni dinamakan Wailul lil Mutaffifin. Nama surah Wailul lil Mutaffifin. Dan juga ada juga pendapat yang mengatakan nama dia iaitu Al-Mutaffifin, direngkaskan. Kemudian surah ini adakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah? Adakah diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah ataupun setelah Nabi berhijrah ke Madinah? Ulama berbeza pendapat. Ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan surah Al-Mutaffifin ialah surah Makkiyah. Sebab banyak, sebagaimana yang kita dah belajar, kita dah tahu, antara ciri-ciri surah Makkiyah ialah menceritakan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Dan cerita Al-Mutaffifin ini banyak menceritakan tentang hari pembalasan. Maka sebab itu pendapat sebahagian ulama mengatakan surah ini surah Makkiyah. Ada pendapat mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. Disebabkan sebab turun, ada sebab nuzul surah ni iaitu berkenaan dengan peniaga di Madinah. Di Madinah ni dia berniaga iaitu menjual buah-buahan. Di Madinah terkenal dengan pertanian, tapi selepas mereka bercucuk tanam dan ada hasilnya, mereka berniaga menjual dengan menggunakan mikyal. Jadi ada sebab turun surah ni, sebab nuzul. Ada seorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah, bila dia ada dua penimbang. Satu penimbang yang besar, satu penimbang yang kecil. Bila dia guna penimbang yang besar, bila dia nak membeli, dia guna penimbang yang besar. Iaitu dia nak pastikan dia dapat banyak bila dia membeli. Dan bila dia nak menjual, dia guna penimbang yang kecil supaya dia dapat kurangkan hak orang lain. Maka sebab itu turun ayat ni, turun surah ni. Tapi pendapat yang kedua ni, kisah tu tak sahih. Tak sahih. Kemudian pendapat ketiga ada mengatakan surah ni surah Makkiyah. Tapi ada ayat dalam surah ni, ada ayat dari yang turun selepas Nabi berhijrah, iaitu Madaniyah. Surah Makkiyah, tapi ada beberapa ayat Madaniyah. Ada yang mengatakan terbalik, surah Madaniyah, tapi ada dalam surah ini beberapa ayat Makkiyah. Tak apalah, itu tak penting. Kalau ikut maksud ayat ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasal hari kiamat. Maka pendapat yang lebih kuat ialah dia adalah Makkiyah. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan ini adalah surah yang terakhir, surah Makkiyah, ataupun surah yang terakhir yang turun di Mekah. Okey, ayatnya sebanyak 36 ayat. Ulama sepakat ayatnya 36 ayat, tidak ada perbezaan. Okey, kita pergi pada maksud ayat ni, ataupun tadabburnya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni bermula dengan perkataan wailun.
Apa makna wailun? Wailun ada dua makna. Pertama dari segi bahasa ialah al-halak. Al-halak mana? Kebinasaan. Wa yuradu bihi at-tahdid. Wal wa'id. Makna pertama wailun ialah al-halak. Apa makna al-halak? Kebinasaan ataupun kecelakaan. Apa yang dikehendaki dengan perkataan wailun yang bermaksud celaka? Yuradu bihi, dikehendaki dengan perkataan celaka tu ialah at-tahdid, iaitu untuk memberi amaran dan juga ugutan. Untuk memberi amaran dan juga ugutan. Jadi perkataan ini makna dia binasa ataupun celaka bila digunakan. Iaitu bila kita nak bagi amaran ataupun ancaman kepada seseorang. Ini dari segi bahasa. Jadi orang Arab bila nak mengancam, bila nak memberi amaran pada lawan dia, dia guna perkataan wailun, celaka engkau. Okey? Makna yang kedua ialah al-wadi fi jahannam. Al-wadi ni makna dia lembah. Lembah, wailun ialah satu lembah dalam neraka jahannam. Tapi pendapat ni tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil yang sahih. Kalau ada pun dhaif. Bila tak ada dalil, maka tak boleh jadikan hujah. Lagi pula, orang Arab ni dia tak percaya pada hari akhirat. Dan dia selalu menggunakan perkataan wailun. Jadi kalau orang Arab yang tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada syurga neraka, maka macam mana dia gunakan wailun yang bermakna satu lembah dalam neraka? Maknanya, wailun yang biasa digunakan oleh orang Arab, ialah maksudnya dari segi bahasa ni, iaitu celaka bila dia nak memberi amaran ataupun ancaman pada seseorang. Okey? Jadi bila Allah guna wailun, apa makna? Allah nak bagi amaran keras. Allah nak bagi ancaman keras. Kepada siapa ni? Kita tengok wailun ni, satu makna dia celaka. Tapi yang lebih besarnya ialah siapa yang berkata tu. Kalau budak kecil berkata wailun, dia tak ada masalah. Dia kata pada kita, pakcik, wailun laka. Tak ada masalah sebab dia budak. Dah lah tak ada kuasa, kemudian budak kecil pula kan. Jadi itu perkataan yang tak perlu dipandang. Tapi kalau bapa kita yang cakap, dah menakutkan. Sebab dia ada kuasa dan dia ada jasa pada kita. Dan bila Allah sendiri yang mengatakan wailun, ancamannya lagi besar, lagi berat. Tak boleh dipandang ringan. Sebab dia kata-kata keluar daripada siapa? Rabbul Alamin. Jadi nak tahu perkataan tu, amaran tu kecil ke, biasa ke, luar biasa ke, menakutkan, tengok siapa yang berkata. Kalau Allah berkata, makna ini satu amaran yang sangat keras dan sangat dahsyat kepada orang yang Allah nak bagi tahu selepas ini. Okey? Dan kita pernah jumpakan wailun dalam surah Lazim yang kita dah tadabbur. Surah apa tu? Wailun likulli humazati lumazah. Celakalah, Allah bagi amaran dan ancaman kepada siapa ni? Pengumpat dan pencela. Makna apa tu? Pengumpat dan pencela satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Sehingga Allah bagi ancaman. Tuhan pencipta alam bagi ancaman. Kepada siapa ni? Mungkin dia orang Islam. Tapi bila dia ada sifat ni, suka mencela, suka mengutuk orang, maka orang ni dalam bahaya. Sebab dia diancam, diberi amaran keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga ada perkataan apa? Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allah juga bagi amaran keras kepada siapa? Orang yang solat. Maknanya bukan semua orang yang solat dapat syurga. Bukan semua orang yang solat beriman dan betul. Ada orang yang solat tapi Allah bagi amaran keras. Solat yang macam mana ni? Allazina hum an salatihim sahun. Yang lalai. Yang solat tak khusyuk, yang solat tak betul, yang solat di luar waktunya. Okey. Ini antara wailun dalam surah lazim. Yang ketiga ini. Wailun lil mutaffifin. Celakalah. Lil mutaffifin bagi mutaffifin. Mutaffif. Kalau ramai mutaffifin ataupun mutaffifun. Tapi kalau seorang mutaffifun. Seorang. Apa makna mutaffif? Man ya'khuzu bi syai'in qalil ataupun yasir. Dari segi bahasa, mutaffif ialah orang. Bila ada mim kat depan dan berbaris depan menunjukkan orang. Contoh lain, Muslim, orang Islam. Mukmin, orang beriman. Muflih, orang yang berjaya. Muazzin, yang melakukan azan. Mujrim, orang yang berdosa. Apa lagi? Jadi mutaffif iaitu orang ya'khuzu mengambil bisyai'in qalil dengan sesuatu yang sedikit, ataupun yasir sesuatu yang simple, yang sangat-sangat kecil. Mutaffif ni asal perkataan dia adalah tafif. Tafif ialah syai'un tafih. Syai'un tafih. Sesuatu yang macam tak ada nilai lah. Dia sebenarnya ada nilai tapi dah terlalu kecil sangat. Macam tak ada nilai. Ini mana syai'un tafih, sesuatu yang terlalu kecil. Okey. Jadi kalau tafih, sesuatu yang kecil. Kalau mutaffif, orang yang mengambil sesuatu yang sedikit. Jadi celaka orang yang mengambil sesuatu yang kecil. Kenapa celaka? Maka Allah huraikan. Siapa sebenarnya mutaffif? Sini kita tak payah terjemah. Mutaffifin. Mutaffifin. Tak payah terjemah. Kenapa? Sebab ayat seterusnya, ayat 2 dan 3 menghuraikan makna mutaffifin. Ini dia panggil apa ni? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat 2 dan 3 mentafsirkan, menghuraikan makna Al-Mutaffifin. Jadi tak perlu kita terjemah mutaffifin, sebab huraiannya Allah sebut dalam ayat seterusnya. Okey, siapa ni? Iaitu allazina, orang-orang yang apabila iktalu daripada al-kailu ataupun al-mikyalu. Makna apa ni? Timbangan. Dia ada satu lagi timbangan ialah al-waznu. Al-waznu. Juga makna dia timbangan. Okey. Jadi Allah nak uraikan siapa mutaffifin yang Allah mengatakan celaka. Binasalah dia. Siapa ni? Adakah dia tak solat? Adakah dia tak beriman? Adakah dia tak keluarkan zakat?
Bukan, semua tu bukan. Mutaffifin yang celaka ialah orang yang apabila iktalu, mereka menimbang. Mereka menimbang. Ala nas, ala ke atas manusia. Maknanya mereka menimbang. Dalam bahasa Arab, kalau sebut ala ni, lebih kepada apa? Makna dia menguasai. Jadi orang yang menimbang ni, dia menguasai ataupun mengatasi. Siapa? An-nas, orang ramai. Allah sebut An-nas. Bila sebut An-nas, termasuklah semua orang, termasuk non-Muslim. Apa yang dia buat ni? Sehingga orang ni Allah kata celaka. Yastaufun. Yastaufun, mereka minta dicukupkan. Dia sebenar iktalu ni mana mereka menimbang, tapi maksud ayat ni ialah mutaffifin, iaitu ada dua maksud. Iaitu apabila dia menimbang ni, iaitu dia membeli. Dia membeli barang. Saya terjemah maksud. Dia membeli secara timbangan. Apabila dia membeli daripada orang lain secara timbangan al-kail ataupun mikyal, maka dia minta cukup. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Okey, kalau kita beli barang, kita minta supaya dicukupkan timbangan untuk kita. Salah ke tak? Tak salah. Itu hak kita. Tapi yang salahnya apa dia? Yang kedua ni. Yang kedua. Sebab itulah makna mutaffifin mesti ada dua. Kalau satu saja, dia bukan mutaffifin. Dan dia tak celaka. Yang celakanya bila merangkumi dua maksud ni. Maksud kedua ialah wa'iza dan apabila kaluhum. Mereka menimbang. Mereka menimbang. Hum ni, tafsir yang lebih rajah ialah kalu lahum. Bila mereka menimbang untuk orang. Iaitu mereka menjual untuk orang. Yang ini mereka membeli daripada orang. Mana orang lain yang menimbang untuk mereka. Yang ayat nombor 3 ni, mereka pula menjual. Iaitu mereka menimbang untuk orang lain. Mereka menimbang untuk orang atau wazanuhum. Mereka nak terjemah apa ni? Kalau kaluhum daripada al-kail, kena faham perbezaan. Al-kail, kalu daripada al-kail, wazanu daripada al-waznu. Secara umumnya dua-dua makna timbangan, tapi dua-dua tu ada perbezaan. Apa beza dia? Kalau al-kailu timbangan yang bukan mengikut berat, tapi mengikut bentuk. Mengikut bentuk. Contoh, satu gantang, satu cupak air 5 liter, dia tak timbang, tapi mengikut bekas. Kadang-kadang jual secara kotak, kadang-kadang jual mengikut lungguk, kadang-kadang jual mengikut apa yang dalam plastik. Itu dia panggil al-kail. Al-waznu timbang mengikut kilogram. 2 kilogram, 3 kilogram. Yang ni al-waznu mengikut kilogram. Ataupun lebih tepat menggunakan timbangan yang ada pada hari ini. Yang al-kailu lebih kepada menyukat lah. Satu gantang, satu cupak, satu kotak, satu ikat. Okey? Jadi bila orang yang sama ni mutaffifin, bila dia membeli daripada orang, yastaufun, mereka nak hak mereka dicukupkan, dilengkapkan.
Kalau lebih, lagi dia nak. Tetapi bila mereka pula menjual barangnya kepada orang lain, sama ada secara timbangan al-kail, ikut ikatan ke, kotak ke, cupak ke, gantang ke, ataupun ikut wazanuhum, untuk mereka yukhsirun mereka mengurangkan. Mereka mengurangkan. Ini. Di sinilah letaknya wailun. Di sinilah Allah kata mutaffifin ini adalah celaka. Kenapa? Sebab bila dia beli daripada orang, dia nak pastikan dia dapat hak dia. Kalau 5 kilo, 5 kilo tepat. Tak boleh kurang sikit pun. Tapi bila dia menjual pada orang, dia kurangkan. Orang minta 5 kilo, dia kurangkan sikit je. Sebab itulah mutafif daripada perkataan tafif. Tafif ni sedikit je. Kurang sedikit je. Sebab tu ada sebahagian ahli tafsir mengatakan ini peniaga yang macam mana ni? Dia bukan kurangkan hak orang banyak, sikit je. Biasanya orang miskin. Orang miskin kalau berniaga, dia kurangkan sikit je. Tapi kalau orang kaya berniaga, dia kurangkan hak orang banyak. Satu, pendapat yang pertama. Pendapat kedua, orang kaya ke berniaga, orang miskin ke berniaga, dia kurangkan sikit. Kenapa? Sebab sifir dia, formula dia ialah, kalau sikit 20 orang membeli, jadi banyak. Kalau 200 orang membeli, lagi banyak. Dan juga kerana sedikit itu supaya orang tak perasan timbangan orang tu telah dikurangkan. Kalau dia kurangkan banyak, orang perasan, terbongkar. Boleh faham? Mana kalau dia beli gula, dia tengok betul-betul, mesti tepat 2 kilo. Kalau lebih, lagi dia nak. Tapi bila dia pula nak jualkan gula tu kepada orang lain, dia bukan kedai runcit kan? Dia kurang ketimbangan. Maka orang ni adalah mutaffif. Dan orang ni Allah kata celakalah dia. Okey, soalnya kenapa ni? Dia hanya ambil sedikit saja hak orang. Tafif ni maknanya sesuatu yang sedikit. Kenapa celaka? Kenapa Allah begitu sikit? Allah begitu sikit dah celaka, sebenarnya kita boleh faham. Kalau sikit ambil sedikit hak orang dah celaka, kalau ambil banyak, lagi celaka. Lagi celaka. Satu. Yang kedua, ambil sikit pun celaka. Kenapa? Sebab Islam cukup menjaga hak orang, walaupun sebesar zarrah. Walaupun kalau rambutan tu hanya sebiji je. Kalau dokong tu kurang sikit lagi, mungkin 1 gram je. Ada sebiji lagi buah dokong untuk cukup 1 kilo. Maka sebenarnya itu adalah hak orang. Dan bila ambil orang, walaupun sekecil mana pun, maka itu adalah satu kezaliman. Dan Allah dah beritahu, aku telah haramtu az-zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maka jangan kamu buat zalim, walaupun sebesar zarrah. Islam cukup menjaga hak orang. Bahkan hak siapa ni? Kalau kamu beli daripada orang, makna siapa saja. Dan kalau kamu menjual kepada orang, kepada siapa? Termasuk kepada non-Muslim. Kalau kamu jual pada orang kafir, orang Cina, India ke, jangan buat alasan sebab dia kafir, maka kamu ada hak nak kurangkan timbangan. Tak ada. Itu hak dia, walaupun dia kafir. Kamu kena bagi. Itulah keadilan Islam. Itulah rahmat Allah kepada semua makhluknya. Kalau dia kafir, tapi dia bayar, kena bagi hak dia. Jangan kurangkan. Jadi, yang tidak adilnya bukan Islam. Yang zalimnya bukan Islam. Yang tidak adilnya orang Islam. Yang berlaku zalim ialah orang Islam. Okey. Benda ini berlaku tak? Benda ini berlaku tak? Sekarang sebenarnya ayat ini turun sebab apa? Sebab berlaku kepada orang Mekah dan juga kepada orang Madinah. Orang Mekah terkenal dengan berniaga. Orang Madinah pun terkenal juga dengan berniaga.
termasuklah jual kurma, jual apa kan. Semua tu berlaku. Jadi kalau zaman Nabi pun berlaku, zaman kita lagi berlaku. Lagi berlaku. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Ashur, tafsir Al-Maraghi, tafsir Syekh Shalih Utsaimin, dia kata sebenarnya ayat ni Allah hanya nak bagi contoh. Ayat tentang mengurangkan timbangan dalam jual beli hanya sebagai contoh sahaja. Bukan ayat ni khusus untuk penjual ataupun peniaga, bukan. Ramai yang bila sebut surah Mutaffifin, terus dia kata apa? Ini cerita pasal peniaga. Tak ada kaitan dengan saya. Subhanallah. Subhanallah. Tengok ulama faham Al-Quran macam mana. Allah nak bagi tahu kalau kamu ambil hak orang walaupun tafif, hanya 1 gram sahaja dah satu kezaliman. Cuba bayangkan kalau kamu tak bagi hak orang lain yang besar, yang banyak, maka lagilah wailun, wailun, wailun. Sebab tu ulama tafsir mengatakan yang contoh yang kurangkan timbangan dalam jual beli hanya sebagai contoh. Tapi maksud ayat ni adalah untuk semua urusan kehidupan dunia. Kaedahnya apa? Allah nak bagi kaedah ataupun formula. Siapa ada perangai macam ni, maka dia mutaffif. Dia mutaffifin. Walaupun dia bukan peniaga, bukan penjual, bukan pembeli. Apa kaedah dia? Iaitu, dia nak hak dia diberi dengan penuh, dengan lengkap, tapi hak orang dia tak bagi. Maka semua orang yang ada sifat ni, dia adalah mutaffifin dan dia adalah celaka. Ya Allah, berapa ramai ni mutaffifin. Berapa ramai mutaffifin di kalangan orang Islam. Ada mutaffifin dalam rumah. Ada mutaffifin di sekolah. Ada mutaffifin dalam kelas. Ada mutaffifin dalam masjid. Ada mutaffifin yang pergi buat umrah dan haji. Ada mutaffifin yang kadang-kadang buat kerja kebaikan, duk sedekah, duk buat kerja dakwah. Pun kadang-kadang ada sifat mutaffifin. Bila tu? Bila hak dia nak dapatkan. Tapi hak orang dia tak bagi sepenuhnya. Contoh, suami boleh tak jadi mutaffif? Suami boleh tak jadi celaka? Boleh. Bila tu? Bila dia minta daripada isteri dia, bagi hak dia. Apa hak suami? Iaitu isteri kena diam bila dia bercakap. Bila suami bercakap ataupun bagi arahan, isteri kena dengar dan patuh. Isteri kena kemas rumah. Itu dia minta hak dia. Tapi hak isteri dia tak bagi. Apa dia? Bergaul dengan baik, bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan kasih sayang, bagi duit belanja yang cukup, bagi kerehatan. Dia tak bagi. Maka suami ni adalah mutaffifin dan celakalah dia. Isteri boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Bila tu? Bila isteri minta hak dia daripada suami. Hak dia minta apa dia? Dia nak berehat, dia nak pakaian cantik, dia nak makan yang cukup, dia nak tempat tinggal yang selesa. Waktu cuti dia nak berjalan. Duit belanja yang cukup. Tapi hak suami dia tak bagi. Dia tak jaga rumah dengan sempurna. Anak-anak pun dia abaikan. Anak terbiar, dia tengok drama. Kan? Maka isteri ni adalah mutaffifi dan celakalah isteri macam ni. Mak bapak boleh tak jadi mutaffif? Boleh. Bila tu? Bila mak bapak minta hak dia. Hak dia daripada anak. Apa dah? Kamu sebagai anak, kamu kena dengar cakap. Jangan banyak bantah. Bila mak bapak suruh, ikut je. Itu hak mak bapak dia minta. Tapi hak anak dia tak bagi apa dah? Bagi nama anak dengan baik, bagi didikan agama, ajar anak solat dengan betul, ajar anak tadabbur. Itu semua hak anak dia tak bagi. Maka bapak ni mutaffif. Mak ni adalah mutaffifin, celakalah dia. Itu dalam rumah. Dalam kelas boleh tak berlaku mutaffif? Ada. Kadang-kadang ustaz ataupun guru jadi mutaffifin, celaka. Kadang-kadang pelajar. Bila tu? Bila guru ataupun ustaz nak pelajar bagi hak dia. Hak apa dia? Bila saya mengajar, kena bayar duit. Jangan, bila saya mengajar, jangan jampukkan. Itu hak dia.
Tapi bila pelajar nak bertanya, dia tak bagi hak pelajar. Ni guru ni adalah mutaffifin. Guru ni adalah guru yang celaka. Sebab apa? Dia tuntut hak dia dan tak bagi hak pelajar. Kadang-kadang dia minta duit kan. Tapi hak pelajar mengajar 1,5 jam, dia mengajar 1 jam saja. Maka guru ni, cikgu ni adalah mutaffifin. Pelajar boleh tak jadi mutaffifin? Boleh. Pelajar boleh jadi mutaffifin. Bila ni? Dia minta guru ataupun ustaz bagi hak dia. Aku dah bayar duit, kamu kena mengajar. Tepat pada waktu, on time. Tapi dia sendiri datang lewat. Masa kelas dia tidur. Kan? Bila dia ajar, dia tak ingat, dia tak fokus. Maka pelajar ni adalah pelajar mutaffifin. Pemerintah boleh jadi mutaffifin? Boleh. Pemerintah, pemimpin minta rakyat bagi hak kepada pemimpin. Kenapa? Kena taat. Kena bagi undi pada dia. Kena ikut peraturan. Kena ikut SOP. Tapi hak rakyat dia tak bagi. Hak rakyat dia tak bagi. Maka pemimpin ni adalah mutaffifin. Celakalah pemimpin ni. Rakyat pun boleh jadi mutaffifin. Rakyat minta pemimpin kerajaan bagi hak rakyat. Bagi kesenangan, bagi sekolah, bagi internet, bagi macam-macam. Tapi hak pemimpin rakyat tak bagi. Langgar je peraturan. Maka ketika itu rakyat yang mutaffifin. Semua tempat, semua orang ada potensi untuk mendapat wailun, celaka daripada Allah. Bila tu? Bila suka menuntut hak dia, tapi tak bagi hak orang. Kita tuntut hak kita tak salah. Tak salah. Islam memberi hak kita. Tapi yang salah ialah bila kita tuntut hak kita dan tak bagi hak orang. Dan perangai manusia ni, saya rasa semua boleh faham kan? Perangai manusia ni, perangai manusia. Suka menuntut hak dia. Tapi selalu lupa hak orang ke atasnya. Betul ke? Manusia suka menuntut hak dia. Dan yang paling dahsyat, yang paling besar pada hak Allah. Manusia mutaffifin dengan siapa? Dengan Allah. Dia tuntut hak dia daripada Allah pada. Ya Allah, bagilah nikmat pada aku. Sebab dia rasa dia berhak dapat nikmat. Dia pandai, ada kelulusan, ada kelayakan, sepatut dia dapat kerja yang baik. Bila Allah tak bagi kerja, dia marah, dia mengamuk. Dia tak redha dengan Allah. Ini hamba yang mutaffifin. Dia minta dia sihat. Bila Allah bagi sihat, dia minta hak dia, iaitu engkau kena bagi aku sihat. Tapi bila Allah bagi dia sihat, dia tak bagi hak Tuhan. Apa dia? Bersyukur kepada Allah. Sentiasa mentaatinya. Sentiasa berzikir padanya. Lidah basah dengan zikir kepada Allah. Yang tu manusia ni memang ramai mutaffifin. Kalau dia hak Allah yang paling ramai ialah yang tak bagi hak Allah. Hak dia minta aja, aku nak sihat. Aku nak hidup senang. Aku nak makan lazat. Bila Allah bagi sakit je, terus dia minta cepat-cepat sembuh. Tapi masa Allah bagi sihat 20 tahun, 50 tahun, dia tak bagi pun hak Allah. Dia lalai, dia lupa kepada Allah. Jadi mutaffifin ni, kita kena faham dalam konteks yang sangat-sangat luas. Dia akan kena kepada siapa saja, bukan mesti peniaga ataupun pembeli saja. Bukan mesti terlibat di pasar sahaja. Tapi melibatkan semua jenis orang dan semua tempat. Di sekolah, di masjid. Kadang-kadang masjid, saya nak sebut. Di masjid kan, pihak AJK masjid minta orang jaga hak mereka sebagai AJK kan. Kena masuk saf kan. Tapi hak kanak-kanak dia tak bagi. Hak kanak-kanak apa dah? Hak kanak-kanak berhak duduk di mana-mana saf. Kalau kanak-kanak datang awal, berhak duduk saf pertama. Itu hak kanak-kanak. Tapi pihak AJK masjid tak bagi pada kanak-kanak. Dengan alasannya, boleh memutuhkan saf. Dan itu bukan dalil. Tidak ada dalil pun. Maka boleh jadi tak AJK ni mutaffifin? Boleh. AJK ni boleh jadi mutaffifin. Sebab dia nak orang bagi hak dia, tapi hak orang lain dia tak bagi. Okey?
Saya nak tanya, Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa kan? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Apa dia? Ayat 16 ke? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Lepas tu apa dia? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ayat 16 lah. 19. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Az-Zariyat. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Allah kata, orang yang bertakwa dalam surga dan sungai-sungai. Kemudian Allah kata apa? Mereka mengambil dalam surga, mereka mengambil apa saja yang Allah bagi pada mereka. Mereka tak payah bekerja, tak payah berusaha. Ambil je, sebab syurga ialah tempat menerima balasan. Kemudian Allah beritahu, apa mereka buat kat dunia? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Masa kat dunia dulu mereka muhsinin, suka buat baik. Apa dia muhsinin? Muhsinin, Allah tafsirkan, muhsinin, satu Allah kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashari yastaghfirun. Wabil ashari yastaghfirun. Apa dia? Yang kedua, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah kata apa? Orang yang layak dapat masuk syurga ialah orang yang masa kat dunia dulu muhsinin. Apa makna muhsinin? Allah huraikan. Iaitu pertama, muhsinin hubungannya dengan Allah. Iaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur. Itu hak Allah. Waktu malam mereka bangun dan mereka tahajud. Dan selepas tahajud di hujung wabil ashar, di waktu sahur, yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Itu hak Allah. Allah dah bagi dia hidup, Allah dah bagi dia sihat, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi anak, Allah bagi isteri, Allah bagi segala nikmat. Itu hak dia, Allah bagi. Hak Allah pula apa dah? Kena bangun malam. Dan lepas bangun malam, lepas solat, kena istighfar. Sebab takut-takut amalan solat malam dia dan amalan yang lain tak diterima. Okey, ini dengan Allah. Dengan manusia pula, Allah kata apa? Wa fi amwalihim. Pada harta-harta mereka ada hakun, ada hak bagi orang yang meminta. Orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta. Ni. Kadang-kadang kita marah pada orang miskin kan, sebab tak senonoh, tak berakhlak. Jadi kita minta hak kita, iaitu apa dah? Hormatkan kita. Tapi kadang-kadang kita tak bagi hak orang miskin. Apa dia? Harta kita tu ada hak dia. Dalam harta kita Allah kata ada hak. Untuk siapa? Untuk orang miskin, dua. Satu miskin yang meminta, yang kedua miskin yang tak meminta. Yang meminta ni mungkin kita boleh jumpa, tapi yang tak meminta kita tak akan jumpa kecuali kita pergi cari. Semalam tim kita pergi ke Hulu Langat. Kita pergi ziarah
rumah asnaf, rumah flat. Rumah flat tu tak tahulah berapa ribu orang penduduknya. Dan boleh kata hampir semua miskin. Dan daripada lepas Zuhur sampai sebelum Maghrib kita sempat ziarah 8 rumah orang miskin. Miskin harta, tapi yang paling dahsyat ialah ramai yang miskin agama, yang langsung tak salat, yang langsung tak boleh baca Quran. Jadi hak mereka apa dia? Selain daripada harta ialah hak mereka untuk mendapat ilmu. Daripada siapa? Ni orang yang berilmu. Daripada ustaz, daripada yang belajar. Kita ada ilmu, tapi hak orang miskin kita tak bagi. Mereka di luar sana dalam kejahilan, dalam kebingungan, tak tahu. Kadang-kadang dia terfikir nak salat, tapi tak tahu nak salat dan tak tahu nak tanya siapa. Nak cari ustaz tak ada, ustaz tak jumpa, tak ada tempat mereka. Tambah-tambah musim PKP kan, ustaz tak datang ke surau. Kalau ustaz datang ke surau pun orang miskin pula tak datang. Kalau orang miskin datang pun tak sempat nak bertanya sebab ustaz ni datang untuk mengajar kuliah maghrib. Ada waktu yang terhad, sekali seminggu. Sebab itulah, kalau ikut sunnah Nabi, Nabi pergi ziarah rumah orang miskin. Nabi duduk bersama orang miskin. Nabi bagi tazkirah pada orang miskin. Itu hak mereka. Jadi, mungkin tak ustaz-ustaz juga jadi mutafifin? Ya. Dia minta hak orang miskin, hormat mereka. Tapi hak orang miskin dia tak bagi. Sama ada hak duit ataupun hak mereka untuk mendapat ilmu. Berapa ramai ustaz, ribu-ribu ustaz duduk kat bandar. Berapa banyak ilmu yang mereka ada, tapi bila tak mengajar, berehat. Kan? Berapa ramai yang hafiz Quran, yang boleh baca Quran, yang boleh mengajar Quran, tapi bila cuti, tak buat kerja, tak pergi cari orang miskin, tak mengajar. Jadi akhirnya orang miskin sampai ke tua, sampai ke mati dalam kejahilan. Sebab apa? Sebab kita mungkin termasuk dalam golongan mutaffifin. Tak bagi ilmu kepada mereka, itu hak mereka. Sebab itulah ulama mengatakan zakat bagi harta kena keluarkan harta, dan zakat bagi ilmu pun ada zakat, iaitu kena sampaikan ilmu yang kita ada kepada semua orang. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan mutaffifin. Okey. Kemudian Allah bagi tahu apa punca ni? Apa punca manusia nak ambil hak orang walaupun kecil? Kenapa ni? Apa pendorongnya? Pendorongnya ialah, penyebabnya ialah ala yazunnu, tidakkah? Yazunnu ni ada dua makna. Yazunnu ada dua makna. Pertama, sangka. Yang kedua, yakin. Saya dah sebut bila yazunnu akan menjadi makna yakin, iaitu bila dicampur dengan inna ataupun anna. Contoh, wasta'inu bis sabri was salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashiina allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Surah Al-Baqarah. Allah kata orang beriman ni solat dia khusyuk. Orang beriman solat dia khusyuk. Apa punca dia khusyuk? Sebab allazina, orang yang khusyuk dalam solat, ini sebabnya, iaitu allazina yazunnuna. Ini sangka ke ataupun yakin? Selepas dia ada anna, maka makna dia yakin. Jadi punca ataupun penyebab manusia khusyuk dalam solat ialah mereka yakin bahawa mereka akan mulaqu rabbihim. Mereka akan jumpa Allah selepas mati. Bila jumpa Allah, yang paling utama mereka nak bawa solat. Maka dengan sebab itu mereka solat dengan terbaik. Mereka solat dengan khusyuk. Sebab lepas ni mereka akan jumpa Allah. Dan begitulah sebaliknya, punca orang tak khusyuk dalam solat. Punca orang solat sambil lewa sebab keyakinan akan jumpa Allah nipis. Keyakinan jumpa Allah adalah nipis. Okey? Jadi kalau selepas zan ada anna, makna dia yakin. Kalau yazunnu, selepas yazunnu tidak ada apa-apa, maka makna dia
sangka. Okey, di sini ada tak anna? Yazunnu, kemudian di sini ada anna. Ada anna. Okey. Boleh sambung Boleh sambung insya-Allah. Okey, rahmatnya Allah pada hamba-Nya, Allah kata sebut sifat-sifat celaka, Allah sebut sifat orang-orang yang zalim. Kemudian Allah beritahu apa punca mereka celaka, apa punca mereka zalim. Supaya apa? Supaya Allah nak manusia elakkan daripada kezaliman tersebut. Selagi mana manusia tak tahu apa punca kezaliman, mereka tak akan dapat keluar daripada kezaliman. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi penyakit, Allah bagi ubatnya. Penyakitnya apa? Suka tuntut hak dia, tapi tak suka nak bagi hak orang. Ini penyakit yang celaka, penyakit mutaffifin. Apa punca penyakit ini? Allah kata iaitu, tidakkah mereka yakin. Kita terjemah yakin sebab selepas yazunnu ada anna. Tidakkah mereka yakin sesungguhnya mereka mab'usun akan dibangkitkan. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu punca orang suka ambil hak orang walaupun sebesar zarah, sebab tidak yakin pada hari kebangkitan. Tidak yakin selepas kematian ada hari pembalasan. Inilah punca. Dan ini yang Nabi tekan 13 tahun semasa berdakwah di Mekah. Punca kerosakan akhlak, kerosakan ekonomi, kerosakan politik, kerosakan sosial di Mekah, punca mereka tak percaya pada hari akhirat. Sebab itulah yang pertama Nabi tak suruh mereka solat. Nabi tak suruh mereka puasa. Sebab kalau bagi hukuman tanpa keyakinan kepada hari akhirat, hukuman itu sia-sia. Maka penekanan yang Nabi bagi 13 tahun ialah percayalah selepas kehidupan ada hari pembalasan. Kalau kamu buat jahat, kamu akan terima balasannya. Kalau kamu buat baik, walaupun sebesar zarah, kamu akan dapat nampak hasilnya. Okey? Sebab itulah kisah yang kita biasa dengarkan, anak penjual susu. Bila mak dia suruh campurkan susu dengan air, itu bentuk mutaffifin tu. Mak dia ada sifat mutaffifin. Apa dia? Dia nak orang bagi hak dia. Bila dia jual susu, dia nak orang bayar cukup. Tapi hak orang dia tak nak bagi. Apa dah? Hak orang ialah mendapat susu yang ori. Maka sebab tu dia bagi kepada anaknya, campurkan susu dengan air. Itu sifat mutaffifin. Tapi tak jadi, tak berlaku. Kenapa? Kenapa tak berlaku mutaffifin daripada pihak mak? Sebab anak tu ada akidah percaya pada hari akhirat. Anak tu, walaupun dia budak perempuan, walaupun tak masuk universiti dan tak belajar di tempat yang hebat, tapi Quran mengajar budak ni iaitu apa saja amalan walaupun sebesar zarah akan disoal. Maka kata anak ni kepada ibunya, Tuhan melihat perbuatan kita, campurkan susu dengan air. Walaupun kecil saja dan untung pun tak banyak. Itulah yang untung kecil, campur pun sedikit saja, itu dia panggil mutaffifin. Kalau campur sikit saja, untung sikit saja dah celaka, cuba bayangkan kalau kita ambil hak orang ribu-ribu, juta-juta. Cuba bayangkan kita ambil tanah orang, kita ambil rumah orang, kita ambil kereta orang. Subhanallah. Maka orang ni lagilah celaka. Jadi punca segala maksiat ada di sini. Tidak percaya selepas mati ada kehidupan. Dan kehidupan Allah nak menakutkan kita supaya kita jangan jadi mutaffifin. Bila dibangkitkan, untuk siapa ni? Untuk apa? Liyaumin azim. Liyaumin, hari azim yang besar. Hari yang sangat besar. Tengok Allah guna perkataan azim. Sebab apa?
Kalau Allah kata dibangkitkan pada hari sahaja tanpa azim, mungkin kita tak heran. Tapi bila Allah guna perkataan azim, Allah nak kita bayangkan hari itu sangat-sangat besar. Okey. Apa yang besar ni? Apa yang besar? Yauma, hari, yaqumu, berdiri. An-nas, semua manusia. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu manusia akan berdiri kepada apa? Di hadapan Rabb, pencipta al-alamin, sekilan alam. Betul ayat ni? Okey. Hari itu sangat besar. Kenapa? Sebab hari itu bukan kita menghadap ketua kampung. Bukan menghadap YB. Bukan menghadap yang di-Pertuan Agong. Tapi menghadap siapa? Rabbil Alamin. Kalau kita menghadap Agong, kita bukan buat salah pun. Tapi hati kita dah gedebah. Kan? Gedebah. Ini apatah lagi kita menghadap Tuhan pencipta segala-galanya. Dan Tuhan ini mengetahui semua perbuatan kita, zahir dan batin. Yang besar, yang kecil, yang halus, yang tersembunyi, semua Allah tahu. Tiba-tiba kita menghadap dia. Sebab itu Allah kata, hari itu sangat besar. Apa lagi ciri-ciri hari ini sangat-sangat besar dan menakutkan? Hari kebangkitan. Satu, menghadap Allah. Rabbul Alamin. Allah tak kata menghadap Allah. Allah mengatakan menghadap Rabbul Alamin supaya kita rasa gerun. Kalau Allah tu perkataan Allah hanya sekadar Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabbul Alamin, kita bayangkan pencipta sekalian alam, pasti dia hebat. Yang kedua, hari ini Yaumun Azim sebab apa? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Berdiri 50,000 tahun. Kita kat dunia umur kita pun 60-70 je. Itu pun bukan berdiri sepanjang 70 tahun. Kat dunia umur kita hanya 70 tahun. Itu pun kita tak berdiri sepanjang 70 tahun. Satu hari pun kita tak pernah berdiri. Setengah hari pun kita tak pernah berdiri. Bahkan 2 jam, 3 jam pun kita tak pernah berdiri pun. Terus, direct 3 jam ataupun 5 jam. Kita tak pernah berdiri. Tapi pada hari ini kita berdiri 50,000 tahun. Kemudian matahari pula sejengkal ataupun satu batu daripada kepala. Dan kita tengok pemandangan ramai manusia bermandikan peluh. Ada yang berenang di dalam peluh selama 50,000 tahun. Ada yang mukanya hitam. Ada yang mukanya di bawah berjalan dengan muka. Ada yang buta, ada yang peka, ada yang bisu. Yaumun Azim. Jadi bila kita bayangkan semua hari ini, kita tak sanggup nak mengambil hak orang. Walaupun sebesar zarah. Kita tak sanggup nak menjadi mutaffifin. Kita sebagai suami, bagilah hak isteri. Hak apa dia? Bergaul dengan baik. Bagi dia rehat. Jangan paksa dia. Jangan bagi dia kerja sampai di luar kemampuan dia. Bagi hak anak. Iaitu ajar dia anak, ajar agama, ajar solat, ajar tadabbur Al-Quran. Bagi hak siapa? Hak jiran. Jangan mengganggu dia. Bagi hak keluarga kita. Kalau dia miskin, bantu. Kalau dia jahil, bagi ilmu. Ya Allah, berapa banyak hak orang yang kita tak bagi selama ini. Jadi, dengan ingat pada hari yang sangat-sangat menakutkan, insya-Allah akan menginsafkan kita dan mengelakkan kita daripada mendapat wailun dan daripada menjadi mutaffifin. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat mutaffifin yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja.
Kita berhenti setakat ayat 7. Sorry, ayat 6. Tafsir Al-Mutaffifin sangat luas. Adakah dalil daripada hadis? Sebenarnya dia dalil terlalu banyak lah siapa ambil hak orang. Contohnya hadis sahih. Hadis sahih. Nabi kata, atadruna manil muflis. Kamu tahu tak siapa yang muflis? Nabi bertanya para sahabat. Sahabat kata, al-muflis man la dirham lahu wala dinar. Dalam riwayat lain, wala mata'. Orang yang muflis, orang yang bankrupt ialah orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada dinar, yang tidak ada harta benda. Nabi kata bukan. Orang yang muflis, orang yang bankrupt ialah orang yang membawa amalan kebaikan yang banyak. Tapi masa kat dunia, dia zalim kepada kawan ni. Dia maki kepada kawan ni. Dia pukul kawan ni. Maka bila pergi ke akhirat, orang yang dia zalim minta balik hak tu. Maka dia tak boleh nak bayar sebab duit pun tak ada. Maka dia bayar dengan pahala dia kepada orang yang dia zalim. Orang tu tuntut, dia pun bagi pahala. Yang ni pula dia caci. Orang yang dia caci tuntut pahala dia. Dia pun bagi pahala. Orang ni pula dia ambil hak isteri ke, hak isteri dia tak bagi. Isteri pula tuntut, maka dia pun bagi pahala. Sampai Nabi kata, sampai habis semua kebaikan dia. Habis semua pahala dia. Tapi ramai lagi orang yang dia buat zalim pada dia, yang belum dia settlekan. Maka ketika itu, dia ambil pula dosa kawan tu, dia tanggung dosa tu. Transfer dosa pula. Tadi transfer pahala dia kepada orang. Sekarang transfer dosa orang yang dizalimi balik masuk akaun dia. Itu antara hadis yang menunjukkan bahawa bentuk-bentuk mutaffifin yang sangat luas. Bila kita ambil hak orang ataupun kita berlaku zalim pada orang, maka kita adalah mutaffifin. Allah kata celaka. Dan banyak lagi ayat-ayat ayat Quran dan hadis. Allah kata apa dalam Quran? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat hasilnya. Dan siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, yarah, dia akan lihat kejahatan, hasil kejahatan. Kejahatan sebesar zarah apa dah? Termasuklah dia ambil hak orang tu. Termasuklah dia ambil hak anak dia. Termasuklah dia ambil hak suami dia. Iaitu dia tidak hormat suami contohnya. Jadi dalil-dalil yang menguatkan bahawa tafsir mutaffifin sangat luas. Satu, banyak daripada Quran ataupun hadis. Yang kedua, tak masuk akal Allah mencela orang yang ambil hak orang dalam jual beli walaupun kecil dicela oleh Allah dan diberi amaran keras. Tiba-tiba dia ambil hak orang miskin, dia ambil tanah orang. Tiba-tiba tak termasuk dalam celaan, tak masuk akal. Kalau ambil hak orang masa jual beli walaupun kecil, wailun, maka ambil hak orang di luar jual beli. Pemerintah ambil hak rakyat, rakyat ambil hak pemerintah, kita ambil hak jiran, maka tak masuk akal kalau itu pun tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sebenarnya tak perlu diminta dalil daripada hadis ni sebab kita mentafsirkan Al-Quran. Okey. Mana lagi tak ada dah? Kenapa anda tak bergerak? Assalamualaikum Ustaz Nur Ain. Waalaikumsalam. Kalau sekiranya suami tidak memberi hak pada isteri tetapi isterinya redha dan memaafkan, adakah masih dikira suami tak memberi haknya? Okey, kalau suami isteri dah maafkan, tak habislah. Dia segala hak ataupun segala dosa akan terungkai, akan terpadam bila orang yang kita buat dosa dia maafkan. Sama juga dengan hutang. Bila kita berhutang dengan orang dan dia halalkan, maka habis. Kosong. Maka sebab itulah Allah pula mendorong. Islam menggalakkan supaya kita menjadi pemaaf. Supaya apa? Supaya orang yang buat zalim pada kita pun tidak terseksa dengan sikap kita yang tidak suka memaafkan orang. Maka Islam menggalakkan, kalau kamu nak jadi ahli syurga, salah satunya
iaitu wal afina anin nas, suka memaafkan orang. Ya Allah. Jadi Allah tak nak bagi orang buat zalim. Yang kedua, Allah juga nak bila orang buat zalim pada kita, kita terus maafkan dia, dan Allah bagi ganjaran pada orang yang suka memaafkan, iaitu menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah zakat perlu dikeluarkan setiap tahun atas duit simpanan yang sama? Ya, setiap tahun. Bila dah cukup dua syarat kan. Pertama, haul setahun. Yang kedua, cukup nisab dia. Nak tahu, kalau kita dah keluar zakat tahun ni kan, mungkin dah kita tak masuk simpanan, kita tak top up. Jadi mungkin kadar simpanan kita dah semakin kurang. Bila semakin kurang, mungkin tak cukup nisab. Bila tak cukup nisab, tak wajiblah keluar zakat. Jadi tengok, bila cukup haul setahun, yang kedua cukup nisab, maka wajiblah keluar zakat. Anak-anak tadika 1 dan 2 dah sekolah. Ibu bapa teman tu sebab tak ramai. Oh, anak ibu bapa pergi teman anak pergi sekolah. Baguslah mak bapak ni. Sampai ketua teman anak. Ustaz, bolehkah khutbah hajah dibaca sebelum hendak berdoa ataupun membaca Quran? Tak, khutbah hajah ni biasa kita baca bila kita nak ceramah, bila nak mula majlis ilmu kan. Tapi untuk baca Quran tak payah. Untuk berdoa tak payah. Kalau ikut sunnah Nabi, nak berdoa cukup baca satu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Yang kedua, berselawat, cukup. Dan kalau nak baca Quran, ikut arahan Al-Quran ialah wa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, cukup baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jadi khutbah hajah tak perlu baca. Dalam urusan jual beli, perlukah cakap saya jual, saya beli, saya dah lama tinggalkan ucapan ni? Dia ulama beza pendapat. Kalau mazhab Syafi'i kena ucapkan. Kalau mazhab Syafi'i wajib ucapkan. Beli bawang ke, beli gula ke, saya beli gula. Yang penjual kata, saya jual. Tapi pendapat yang paling kuat, tidak wajib. Cukup dengan jual beli itu akan sah bila berlaku pertukaran. Kita ambil barang dan penjual mengambil duit. Cukup. Apa ni? Mana lagi? Ramai orang menjawab apa yang sebab mereka untuk terus sabar bekerja adalah anaknya, ibu bapaknya, hutangnya. Adakah jika sebab di atas maksud bekerja sebagai ibadah itu telah tersasar? Dia buat alasan bekerja sebab apa? Sebab tanggungjawab adalah anaknya. Tak, dia macam ni. Kalau dia kata saya bekerja sebab tanggungjawab saya sebagai bapa, iaitu nak menjaga anak, bagi tempat tinggal yang selesa, bagi makan yang selesa, bagi pendidikan, kerana itu perintah Allah, maka jadi ibadat. Saya bekerja ni sebab nak buat baik pada mak bapak, dan salah satu cara saya nak buat baik mak bapak ialah bagi duit. Bila dia sakit, saya boleh bawa ke hospital. Dan saya perlukan duit. Maka perlu saya bekerja. Kenapa bekerja nak bantu mak bapak? Kena bantu mak bapak sebab Allah suruh. Jadi akhirnya dia bekerja untuk mak bapak kerana Allah. Okey, itu jadi ibadat. Tapi kalau semata-mata kerana anak aku bekerja, kerana ibu bapa aku bekerja, tak sampai hujung, iaitu kerana Allah yang suruh, maka tak jadi ibadat. Nak bayar hutang. Dia bekerja nak bayar hutang. Kena sambung. Aku bekerja sebab nak bayar hutang. Sebab Islam wajibkan bila berhutang wajib bayar. Jadi aku bekerja nak bayar hutang sebab Allah. Kerana Allah. Allah yang mewajibkan. Siapa yang berhutang, dia wajib bayar. Dan nak bayar kena ada duit. Nak ada duit kena bekerja. Banyak tak pahala kita nak bantu hak orang yang kita tak tunaikan? Allahu Akbar.
Kalau tak cukup pahala, ya, betul. Sebab itulah jangan buat zalim pada orang. Jangan tak bagi hak orang. Hak anak, hak isteri. Kita banyak habiskan masa hantar anak ke sekolah, hantar ke tuition. Tapi itu bukan sebenar hak anak. Hak anak yang paling asas apa dia? Ajar mereka agama. Ajar mereka Al-Quran. Ajar mereka cara solat yang betul mengikut sunnah Nabi. Yang tu kita tak habiskan masa, kita tak habiskan duit. Sedangkan itu hak anak. Yang bukan hak anak apa dia? Kita pergi hantar sekolah, kita pergi hantar tuition sampai habis duit beribu-ribu. Sampai umur kita, tenaga kita penat. Tapi itu bukan hak anak sebenarnya. Yang paling asas hak anak ialah bagi didikan agama. Sebab itulah anak bila ada agama insya-Allah selamat. Tapi anak bila ada pendidikan yang cemerlang, akademik cemerlang, agama tak ada, biasanya akhlak anak tu akan rosak. Sekiranya kita ambil hak orang tanpa kita sedar, contoh saya ambil tempat duduk dia tapi orang tu pergi tempat lain. Bila dia sampai, dia tengok tempat dia telah diambil, adakah tergolong? Saya tak tahu tempat tu apa. Kalau tempat tu tempat orang awam, bila dia dah bangun, makna bukan tempat dia lah. Dia akan jadi tempat dia bila dia datang awal dan bila dia ada kat situ. Bila dia bangun, makna dia sebenar bila dia bangun tu, kalau itu tempat awam, bila dia bangun, makna dia telah bersedia tempat dia untuk diduduki oleh orang lain. Sama juga dalam masjid. Bila dia sah pertama, tiba-tiba dia keluarkan, maka tempat tu kosong. Itu bukan tempat dia. Kita ada hak untuk pergi. Kecuali dia pesanlah. Dia duduk sah pertama, kemudian dia batal wuduk. Dia pesan orang sebelah ataupun dia letak benda, minta jaga tempat saya. Sebab dia nak ambil wuduk. Itu tak apa. Itu hak dia lah. Sebab dia bukan sengaja keluar, tapi ada sebab yang tidak boleh dielakkan. Assalamualaikum Ustaz. Orang kaya tidak membayar hutang, tapi kita tidak berani minta darinya. Sebelum ini pernah diminta bayar hutang tiap kali, tapi dimarahi. Apa yang elok kita buat Ustaz? Apa patut kita buat? Tak sepatut kita marah dia, bukan dia marah kita. Dia berhutang. Apa pasal pula dia marah kita? Yang kita pula kenapa takut sangat? Itu hak kita. Islam tak suka kita jadi bacul. Bila kita takut nak ambil hak kita, itu bukan sifat yang baik dalam Islam. Dia panggil apa? Jabban, penakut. Orang Islam mesti berani bila nak mengambil hak dia. Dan mesti takut bila nak mengambil hak orang. Itu sikap orang Islam. Jadi saya nasihatkan yang bagi hutang ni, jangan takut. Yang kedua, bila orang kaya, bila diminta hutang, dia marah pula. Kamu kena marah dia. Kamu ada hak nak marah pada dia. Bukan dia berhak marah kepada kamu. Dan kalau kamu nak juga supaya hutang tu dibayar, saman dia di mahkamah je. Itu hak kita. Hak kita. Hak kita iaitu sampai tahap kita boleh saman dia di mahkamah. Itu Islam bagi hak kepada kita. Wallahualam. Soalan, kami perlu segera berusaha agar tidak tergolong sebagai mutaffifin. Mohon Ustaz pandu kami kaedah terbaik yang mesti kami lakukan. Tengoklah hak kita, kita muhasabah. Hak kita kalau kita sebagai isteri kan, apa hak suami yang kita tak bagi? Mungkin sebelum ni kita tak dengar cakap dia, sekarang balik rumah je, ubah sikap kita. Dia cakap apa, dengar je. Jangan tengok dia, tapi tengok tu. Ayat wailul lil mutaffifin. Dia tak nak bagi hak kita, biar. Tapi kita ni pastikan jangan kita yang jadi mutaffifin. Suami nak jadi mutaffifin, itu masalah dia dengan Allah. Tapi pastikan yang pertama, ku anfusakum, jaga diri kamu. Hak anak, kalau kita tak bagikan, balik rumah bagi hak anak. Apa dia? Duduklah bersama dia, ajarlah baca Al-Quran dengan betul, ajarlah tadabbur Al-Quran, ajarlah sunnah-sunnah Nabi, satu minggu satu hadis ke, satu hari satu doa ke, itu hak anak. Hak anak. Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang akan bertanggungjawab ke atas orang di bawahnya. Dan pertanggungjawaban yang paling besar ialah amanah agama. Amanah agama sebagai ibu bapa yang patut utamakan ialah ajar agama pada anak-anak mereka. Sebab mereka sebagai hamba Allah wajib kena Tuhan.
Siapa yang pertama yang layak mengajar anak kena tuan? Ibu bapa, bukan cikgu sekolah, bukan ustaz di masjid. Begitulah contohnya. Wallahu alam. Takrifan mutafifi ini terlalu luas. Saya yakin kita semua pernah atau sedang melalui mutafifi. Apakah ia terhapus dengan amalan soleh, bertaubat dan beristighfar? Yang lepas, benda-benda yang lepas dan kita pun tak boleh nak pulangkan orang, kita bertaubatlah kepada Allah. Tapi kalau benda yang lepas dan kita ada peluang lagi nak pulangkan hak dia, kita pulangkan. Ada peluang lagi nak betulkan keadaan, kita betulkan. Kemudian kita bertaubat, semoga Allah terima taubat kita. Tak ada masalah. Itulah penting tadabbur Al-Quran. Penting tadabbur Al-Quran. Quran ni nak betulkan akhlak kita. Yang kita sekian lama perasan, kita betul. Kita tak salah. Quran ni syifa. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Semua ayat Al-Quran, 6,000 ayat adalah syifa. Nak merawat penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit batin. Maka sebab itulah wajib kita faham setiap ayat. Bahkan Allah mencela orang yang tidak faham Al-Quran. Tak faham Al-Quran seumpama orang yang ada penyakit tapi tak jumpa doktor. Bahaya tak? Bahaya. Ada penyakit tapi tak jumpa doktor. Begitulah. Manusia ada banyak penyakit hati tapi tak cek dengan Al-Quran. Sedangkan Quran adalah perawat yang terbaik. Hilang dia. Putus pula ke? Putus? Bukan putus? Bagaimana pandangan dengan kenapa kita bantu orang susah di luar Malaysia sedangkan di Malaysia banyak lagi orang susah? Kalau tanya saya kurang bersetujulah. Kalau nak bantu, bantulah orang miskin, orang susah di Malaysia dulu. Dah habis semua, barulah bantu di luar. Tapi bukan makna haram. Bukan makna tak boleh. Cuma keutamaannya. Keutamaannya, jagalah orang-orang yang dekat dengan kita, khususnya kerabat kita. Dah habis kerabat, jiran kita kan. Habis jiran, negeri jiran kita. Lepas tu pergilah jauh. Tapi bukan makna haram. Mungkin di sana, di luar sana, di luar negara, tak cukup bantuan daripada negara mereka sendiri, perlukan bantuan luar. Sebab musibah mereka jauh lebih besar musibah yang menimpa negara kita. Maka tak salah. Cuma keutamaannya lebih patut kepada orang tempatan. Wallahualam. Pengusaha bas. Pengusaha bas sekolah berdaftar mengambil upah 40. Data pengusaha bas haram mengambil upah 35. Ramai murid lari ke pengusaha bas haram. Pengusaha bas haram, penguasa bas berdaftar sudah mohon dengan kerajaan kawasan itu. Ini tergolong dalam golongan mutafifin. Saya tak tahulah harga pasarannya berapa. Harga pasaran dia RM40 ke RM30. Kalau harga pasaran RM35, maka penguasa bas tu tak sepatutlah dia ambil harga RM40. Maka sebab dia buat yang tak patutlah, ada orang yang boleh turunkan harga, kan? Mungkin berlaku puncanya di situ. Tapi kalau betul harga pasaran memang 40, standard lah, memang dah patut dah, maka tak sepatut ada pengusaha bas yang lain merendahkan harga. Sebab apa? Boleh mengacau ataupun mengganggu rezeki orang yang dah lama buat kerja tu. Wallahu a'lam. Orang kafir boleh tuntut ke hak dia dari kita? Ya, orang kafir boleh tuntut. Kalau kita hutang tak bayar pada dia, sebab tu Allah kata apa tu? Iza qatalu 'alan nas. Mereka bila membeli daripada orang, an-nas tu semua sekali, termasuk orang kafir. Islam tu adil lah. Islam tu adil, walaupun pada orang kafir kena bagi hak dia. Wallahu a'lam. Lima perkara menjadi kewajipan terhadap Al-Quran, iaitu mendengar, tilawah, menghafaz. Menghafaz tak wajib. Menghafaz tak wajib. Kalau menghafaz wajib, lagi ramai lah masuk neraka ni. Sebab ramai yang tak hafal. Wajib
wajib, yang paling wajib ialah tadabbur dan beramal. Macam mana nak maafkan orang yang berhutang? Macam mana nak maafkan orang yang berhutang dengan kita? Nak halalkan bukan sikit. Kita pun ada tanggungan yang perlu dibayar. Sedangkan pemiutan buat dono je. Dia macam ni. Islam bagi kaedah. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Sekiranya orang yang berhutang dengan kita dia miskin ataupun dia isytiharkan bankrupt, tak mampu bayar, maka Allah kata fa naziratun ila maisarah, bagi tangguh pada mereka. Wajib bagi tangguh. Bila dia tak mampu bayar, kita minta juga, kita yang berdosa sebab melanggar perintah Allah. Allah kata kalau dia tak mampu, bagi tangguh. Tapi Allah bagi pilihan yang lebih baik, iaitu wa antasaddaqu khairul lakum. Sekiranya kamu sedekah ataupun niat halal je, maka itu adalah terbaik untuk kamu. Ini bagi orang yang tak mampu bayarlah. Kita jangan tengok hutang tu banyak, tapi tengok di sisi Allah mana yang lebih baik. Di sisi Allah, kalau orang tu tak mampu bayar, Allah bagi dua pilihan. Pertama, bagi tangguh sampai dia boleh bayar. Yang kedua, Allah kata pilihan kedua, dan pilihan ni lebih baik apa dia? Halalkan. Jangan tengok jumlah hutang, tapi tengok apa yang di sisi Allah. Kalau Allah kata yang lebih baik halalkan, maka yang 10 juta pun tak ada nilai. Sebab yang mengatakan lebih baik ialah Allah. Maknanya lebih baik itu lebih baik daripada 10 juta tu. Kalau hutang kita 10 juta. Tapi bagi orang yang mampu bayar, buat dono je tak nak bayar, kita ada hak. Samalah dia di mahkamah. Tak salah, itu hak kita. Islam membenarkan. Wallahu alam. Kalau nak doakan anak dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, sunnah ke pegang? Tak payah pegang ubun anak-anak. Tak ada, ini tidak ada hadis. Doa ni, syarat doa dimakbulkan. Kena faham. Doa adalah ibadat. Bila ibadat, dia kena ikut cara Nabi. Nabi tak pernah berdoa. Contoh Nabi berdoa kepada Abdullah bin Ibn Abbas. Masa Abdullah bin Abbas kecil. Nabi doa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan tak ada sebut dalam hadis tu Nabi pegang ubun-ubun Abdullah bin Abbas. Tak ada. Jadi kalau doa tu ibadah, kena ikut cara Nabi. Satu. Yang kedua, kita sebenarnya doa ni nak apa ni sebenarnya? Nak supaya Allah terima. Jadi kalau nak supaya Allah terima, ikut syarat dia. Syarat apa dah? Iaitu satu, doa tu mesti ikhlas kerana Allah. Buat doa tu betul-betul kerana Allah. Bukan supaya anak kita ni berjaya kat dunia kan. Kita pun ada kepentingan. Itu bukan kerana Allah. Sebab tu doa Nabi Ibrahim ni apa dah? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, bagilah aku anak yang salih. Iaitu beriman kepada engkau, bertakwa dan bawa kebaikan pada orang. Walaupun dia tak bagi kebaikan pada aku, bukan masalah. Tapi biarlah dia membawa kebaikan kepada masyarakat. Dia membantu agama engkau, ya Allah. Itu yang paling penting, ikhlas. Kemudian doa tu, yang kedua, kita betul-betul berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dengan, kalau boleh angkat tangan kan, biar nampak kesungguhan. InsyaAllah. Yang ketiga, pilihlah waktu yang mustajab. Bila? Antara dua azan. Ketika hujan turun. Ketika ayam berkokok. Ketika berpuasa. Ketika kita dizalimi. InsyaAllah kalau ada tiga benda ni, doa kita insyaAllah akan dimakbulkan. Walaupun kita tak pegang ubun anak-anak. Wallahu alam. Rasa silap bukan menghafal, betul. Bukan menghafal tak wajib. Menyebar ataupun menyampaikan. Betul. Menyebar dan menyampaikan wajib. Ya Ustaz, makin lama ikut kelas tadabbur makin takut. Bagus. Takut tu menjadikan kita tak syok sendiri. Makin lama ikut kelas tadabbur makin takut. Bagus, positif. Cuma jangan terlampau takut sampai putus asa. Saya nak tanya, orang macam Abu Bakar ahli syurga, orang macam Umar ahli syurga, tapi ada tak sifat takut dalam hati mereka? Ada tak? Ada.
Bahkan Umar takut. Dia jadi apa? Takut ada sifat munafik. Jadi kalau orang macam Umar dah dijamin masuk syurga, masih ada sikap takut. Mana sifat takut tu adalah bagus. Dengan takut itulah kita tak syok sendiri. Dengan takut itulah kita sentiasa baiki amalan kita. Dengan takut itulah kita akan tadabbur lagi. Kenapa? Takut ada lagi benda yang salah. Takut ada lagi benda yang salah, aku tak tahu. Aku kena tadabbur lagi ayat lain. Ya Allah, takut bagi orang beriman adalah positif. Allah sebut surah Al-Insan. Sifat Al-Abrar apa dah? Inna nakhafu min rabbina yawman abusa. Kami sentiasa takut kepada Allah terhadap apa? Yawman abusa. Iaitu pada hari manusia bermasam muka. Manusia berkeruk mukanya, iaitu daripada mahsyar. Ini sifat Al-Abrar. Sentiasa dalam keadaan takut dan di samping itu ada rasa harap. Antara takut dengan harap. Saya nak tanya, bila berlaku aksiden, biasa kita claim insuran. Jadi pihak yang melanggar sarankan buat claim insuran. Sebab kerosakan agak banyak melibatkan kenderaan si yang melanggar. Tapi pihak yang kena langgar, minta bayaran duit. Si yang melanggar berkeras untuk claim insuran sebab melibatkan RM1,000. Jadi adakah si yang melanggar dikira boleh dituntut di akhirat nanti? Saya tak berani jawab lah. Kita nak bayar melalui insuran kan? Claim insuran. Tapi yang kita langgar tu, dia nak kita bayar duit. Adakah kita wajib bayar duit? Dan kalau kita tak bayar, kita tak bagi hak dia. Ini dia melibatkan insurans ni, saya tak pasti ya. Wallahualam. Boleh tanya mereka yang lebih pakar. Boleh tanya suami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya suami sakit, isteri tak jaga suami. Dia serahkan pada anak untuk jaga. Mereka tinggal lain. Suami duduk rumah. Isteri duduk sendiri. Ini antara suami yang mutaffifin lah ni. Bila dia berhajat pada suami isteri, dia cari isteri. Bila isteri sakit, dia biarkan. Dia duduk rumah lain, isteri duduk rumah lain. Ini jenis sifat-sifat suami yang mutaffifin. Semoga suami ini bertobat kepada Allah dan dijauhkan daripada sifat wailun. Kalau tengok background belakang ustaz pun, kita tengok pun hati jadi luluh. Bagi saya, apa sahaja iklan yang lalu kat wall FB, kita terutama yang sedang minta infak, semuanya digerakkan oleh Allah. Maka ada sedikit. Ni bukan soalan. Ustaz, adakah kita mesti niat belajar tadabbur 30 juzuk Al-Quran? Kalau mati belum tamat, tak payah niat belajar tadabbur 30 juzuk. Niat nak belajar kerana Allah, mengikut kemampuan kita. Kalau sempat habis, sempat. Kalau tak sempat, semoga Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Cukup. Tak perlu niat belajar tadabbur 30 juzuk. Umur kita pun dah berapa ni? Umur pun 60. Niat nak belajar tadabbur 30 juzuk. Logiknya tak sempat lah. Nak join Atomi, boleh tak? Tak payahlah. Join kelas tadabbur je, istiqamah. Atomi tak payah. Dia tengok manusia berfikir, dia join Atomi ni sebenarnya nak tambahkan income je. Tapi jarang manusia berfikir nak tambah income pahala. Kan? Kalau bak duit, macam-macam cara, macam-macam strategi dia atur untuk meningkatkan income dia. Tapi kalau bak pahala ni kadang-kadang mati kutu. Tak tahu nak buat apa. Yang tahu pun tak buat. Wallahualam. Okey, cukup. Soalan berbaki itu boleh sambung besok. Okey, saya nak umumkan. Besok kelas cuti ya. Besok kelas cuti. Jadi kita sambung kelas kita hari hari Rabu. Hari Rabu pukul 10.30. Jadi tolong beritahu pada kawan-kawan, besok kita bercuti. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران